Sebab itu kita tak boleh mulakan sesuatu pandangan kepada manusia dengan pandangan buruk. Saya kan sejak kerja jadi dunia rumah tangga, saya dah buang satu perangai yang saya dulu suka memandang buruk dulu. Semua pandang positif dulu. Walaupun yang datang mengadu pada saya, suami ni pukul tahap yang teruk. Tapi bila isteri cakap, "Ustazah, suami saya ni dera saya macam ni," sebab dia pun didera daripada kecil sampai besar. Akhirnya bila kita tengok suami, kita tak ada nak marah sangat. Sebab dia mangsa dera daripada kecil sampai besar. Ada suami bawa isteri maki hamun, semua mulut keluar, semua binatang keluar lah. Maki hamun semua, laknat suami semua. Tapi suami kata, "Ustazah, isteri saya memang dibesarkan dengan maki hamun mak ayah dia." Faham tak? Yang buruk-buruk kita nampak pada manusia tu sebab ada sejarah, mereka bukan tiba-tiba lahir jadi perangai buruk. Tak. Yang kita bila kahwin anak kita tu dapat menantu pemalas. Dia dibesarkan oleh ibu dia yang pemalas. Memang kalau pergi rumah dia pun mungkin memang kotor. Memang kotor, akhirnya menantu kita pun tak reti kemas. Sebab itu orang yang pandang semua ni secara positif, dia akan nampak orang yang berakhlak buruk sebagai tempat sasaran dakwah dia. Kita rasa kesian. Kesiannya menantu aku ni pemalas. Betul, dia dibesarkan dengan malas. Pernah tak kita pergi rumah orang yang rumah bersepah, dapur kotor, tandas kotor? Kesian tak kat budak-budak tu? Saya kalau tengok je saya dengan budak-budak tu, budak-budak ni akan membesar selesa dengan kotor. Dia akan membesar dengan tak reti kemas rumah, percayalah. Nanti dia ulang balik dalam perkahwinan dia. Tapi perkahwinan yang begini memang akan berlaku kerosakan demi kerosakan. Sebab suami tak boleh terima hakikat orang perempuan tak reti mengemas. Padahal dia dibesarkan 20 tahun begitu oleh ibu ayah dia. InsyaAllah. Okey, sambung balik cerita Rasulullah. Dalam satu majlis hadikan, maka unta kemudian tazkirah. Tiba-tiba salah seorang daripada ahli kuliah tu kentut. Kisah benar ni. Kentut. Bila kentut, bau busuk. Sebab baru lapar makan unta. Unta grill ke, tak tahulah unta apa kan, bakar ke. Bila bau busuk tu, masing-masing duduk tengok. Macam cari-cari siapa bau busuk tu. Tercari-cari. Lepas nak makan tu, nak solat. Saya tak ingat solat maghrib ke solat isyak, tapi nak solat. Nabi fikir, kalaulah nanti bila semua bangun solat, ada seorang pergi ambil wudu, betul kan? Nanti orang tahu, engkau lah yang kentut tadi. Punya Nabi nak jaga aib sahabat. Nabi kata apa? Baiklah hadirin hadirat sekalian, umpamanya begitulah. Kita nak solat ni, kita minta kepada siapa yang makan unta semuanya wajib ambil wudu semula. Lepas tu sahabat pun tanya balik, "Ya Rasulullah, semua makan unta ya Rasulullah?" Kalau begitu semua ambil wuduk balik. Jadi bila bangun ramai-ramai tak tahu siapa yang kentut. Baiknya Rasulullah kan. Rasul tutup aib. Lepas tu, sebab itu ada mazhab tertentu, bukan mazhab Syafi'i, kita ada mazhab tertentu. Pernah dengar tak? Makan unta batal wuduk. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak tu? Makan unta batal wuduk. Mazhab Syafi'i kita tak ambil pendapat tu. Berdasarkan peristiwa inilah yang mana Nabi kata siapa makan unta kena ambil wuduk balik. Cerita ni lah. Ceritanya Rasul nak jaga aib. Saya minta maaf, kadang-kadang kita buka aib suami depan kawan-kawan. Sebenarnya tak niat nak buka aib suami, borak-borak. Yang ni cerita suami saya, alhamdulillah rajin. Kain tu daripada awal kahwin sampai sekarang dia yang uruskan. Yang ni pula bab kemah rumah suami saya, bab masak suami saya. Tiba tang kita, untunglah korang dapat suami macam tu. Suami saya tak ada, semua-semua tu tak ada. Tak sedar tu kan, buka aib suami tu. Kadang kita buka aib anak kita depan orang. Orang puji anak kita, "Ya Allah, baiknya anak." Tak adanya macam ni. Kalau kat rumah ni tak ada macam ni. Kita sebut aib anak kita. Lembutnya anak. Tak ada lembutnya. Kalau kat rumah kasar ni. Jatuh air muka anak kita, betul tak? Walaupun kita rasa dia budak kan. Padahal kita pun berlakon depan orang lemah lembut. Kat rumah lemah lembut tak? Ni dalam kuliah ni, makan nanti senyum je. Kadang kat meja makan nak senyum kat suami pun tak. Apatah lagi anak kita tu. Memang betul lah anak kita depan orang tu macam sopan, macam baik. Baguslah tu. Saya kalau anak orang puji, bagusnya anak Ustazah, alhamdulillah, memang Atikah ni memang bagus. Balik Atikah kata, "Terima kasihlah Umi. Umi tahu Atikah tak bagus, tapi Umi cakap Atikah bagus depan orang." Tak apalah Atikah, nanti untuk Atikah usahalah jadi bagus. Sebab anak kita tahu kita peli ke kita puji sungguh, betul kan? Okey.
Itu satu sifat Nabi SAW. Dia tutup aib. Tolong tutup aib suami kita walaupun depan anak-anak. Tutup aib anak kita walaupun depan adik-beradik lain. Kadang kita ni kan, panggil semua, meh. Tengok ni apa kakak kamu buat ni. Nak suruh dia malu depan semua adik-beradik dia. Na'udzubillah, anak kita nanti pun suka kalau orang dibuka aib orang lain. Bukankah Nabi bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, suami ke anak-anak, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan buka sampai orang tahu semua aib dia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah.